Kes jangkitan virus COVID-19 dalam kalangan bayi dan kanak-kanak kini amat membimbangkan. Ia kini menjadi antara golongan yang berisiko dijangkiti virus COVID-19 selepas warga emas. Data Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menunjukkan sehingga Selasa, seramai 48,261 orang kanak-kanak dan bayi telah dijangkiti COVID-19. Daripada jumlah itu, 6,290 merupakan bayi berumur 18 bulan ke bawah. Jadi kita nak memahami dari segi risiko jangkitan COVID-19 ini kepada kanak-kanak. Apakah langkah pencegahan yang boleh dilakukan? Dan untuk itu kita akan bersama dengan Dr. Muhammad Zakrul Razmal Muhammad Pauzi, merupakan pakar pediatrik dan juga ahli panel drbudak.com di talian Skype ketika ini, Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Doktor. Doktor, apa mungkin boleh kita faham mengenai risiko jangkitan COVID-19 ini dalam kalangan kanak-kanak? Adakah mereka ini lebih terdedah kepada risiko ataupun bagaimana, Doktor? Kalau kita lihat kes meningkat di kalangan kanak-kanak ni berlaku sebenarnya apabila pembawa sebenar adalah ibu bapa. Kalau kita lihat masa fasa bulan Ramadan atau musim shopping, kanak-kanak terdedah. Mereka bawa kanak-kanak ke supermarket dan bawa kanak-kanak ke bazar Ramadan, bawa kanak-kanak ke semua supermarket tanpa ada kerisauan. Masyarakat kita ada masalah sikit dekat sini. Of course, bila kita lihat banyak pasal kanak-kanak dia tak boleh pakai mask. Dia tak pakai, especially kalau kita tengok yang 18 tahun, umur 18 bulan ke bawah, kes pun agak tinggi. Kanak-kanak hanya boleh dijangkiti sekiranya dewasa di dalam rumah tersebut dijangkiti. Atau kalau yang berusia bawah 18 bulan, apabila anak-anak yang atau abang-abang yang lain atau kakak yang lain juga dijangkiti akibat persekolahan telah bermula. Jadi mereka ada dua kelompok yang terjejas dekat sini. Satu, kanak-kanak yang sudah mula bersekolah, dan juga kanak-kanak yang belum bersekolah tapi didedahkan oleh abang atau kakak yang bersekolah atau ibu bapa yang balik daripada bekerja atau yang juga membawa anak-anak kecil ni keluar daripada rumah untuk bershopping. Itu sebenarnya isu yang berlaku bila melibatkan kanak-kanak. Doktor, adakah tahap imuniti badan mereka juga main peranan dengan risiko jangkitan pada kali ini? Tahap imuniti dan risiko jangkitan adalah dua benda berbeza. Pasal bila kita tengok dalam series COVID-19, sebenarnya kanak-kanak berisiko dijangkiti. Tetapi komplikasi melibatkan kanak-kanak tidak setinggi melibatkan orang dewasa. Jadi risiko untuk dijangkiti itu jadi equal. Selagi ada exposure, kanak-kanak itu terdedah untuk dijangkiti. Tapi risiko komplikasi pada kanak-kanak tidak setinggi orang dewasa yang mempunyai komorbid ataupun penyakit-penyakit kronik di belakangnya. Cuma pada kanak-kanak yang mempunyai penyakit-penyakit, contohnya ada juga kanak-kanak yang ada kencing manis awal atau buah pinggang atau asma yang teruk, penyakit-penyakit kronik tertentu, mereka mempunyai risiko komplikasi yang sangat tinggi. Jadi untuk menjawab persoalan Hafizi tadi, sebenarnya risiko jangkitan jadi equal, jadi sama rata. Tak kala anak-anak ni terdedah kepada tempat-tempat yang crowded atau tempat-tempat yang terlalu ramai orang. Jadi risiko dia sama. Risiko jangkitan dia sama. Kerana COVID dia bukan menjangkiti akibat oleh imuniti yang rendah. Komplikasi itu diakibatkan oleh background pesakit itu sendiri. Tapi bila kita lihat kanak-kanak tersebut, kalau kanak-kanak tu mempunyai risiko untuk merebakkan dengan cepat. Pasal kanak-kanak ni dia sentiasa bergerak. Macam contoh di sekolah, berapa banyak kluster sekolah terlibat. Pasal kanak-kanak ni memang dia bergerak kalau dia di sekolah. Dan kalau dia tak pakai mask, dia tak pakai mask dengan proper. Itu masih sifat kanak-kanak. Yang benda ni yang kita kena faham. Tapi dalam series kita 48,000 contohnya kes yang melibatkan kanak-kanak, kes kematian sangat rendah. Ini yang menyebabkan mungkin ibu bapa di luar sana rasa sangat lewa dan leka bila melibatkan kanak-kanak. Dan bercakap mengenai imuniti badan mereka yang sekaligus akan menjejaskan ataupun akan menentukan komplikasi mereka nanti, bagaimana untuk kanak-kanak ini ataupun ibu bapa sendiri perlu mainkan peranan untuk pastikan imuniti kanak-kanak ini pada tahap yang tinggi? Mungkin pengawalan dari segi makanan ataupun mungkin dari segi aktiviti-aktiviti mereka ini juga main peranan untuk kita meningkatkan lagi imuniti mereka. Sistem imuniti kanak-kanak memang tak well developed. Maksudnya pasal dia sebagaimana kita lihat kanak-kanak tu membesar, jadi sistem ketahanan imun dia orang pun bukanlah sistem imun yang matang. Mereka dalam proses mengenal kuman, askar-askar dalam badan pun masih dalam proses developing macam badan, macam budak-budak tu sendiri. Jadi
bila dari segi konsepnya itulah lahirnya vaksin dan juga makanan yang sihat. Cuma dalam melibatkan COVID-19, vaksin tak ada lagi dibenarkan untuk kanak-kanak walaupun studies masih lagi ongoing di barat, tetapi vaksin tak boleh. Tapi bila kita melihatkan pula apakah yang boleh kita bantu? Pertamanya kita mesti mencegah anak-anak kita daripada bercampur ramai-ramai. Kalau mereka nak main pun biar pada jiran atau yang kita kenali, bukan pada contact person. Kedua, makanan-makanan yang sihat. Makanan-makanan sihat bermaksudnya makanan-makanan yang balance. Dan kita mendapati contohnya 80% anak-anak Malaysia mengalami kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D mempunyai significant risk untuk mendapat komplikasi COVID-19 yang agak teruk sebagai contoh. Ini studies yang kita dapat. Jadi bila kita lihat kanak-kanak ni, ibu bapa bertanggungjawab dan juga kebersihan anak-anak ini. Kalau katakan anak-anak ni balik sekolah atau pergi sekolah, make sure sebelum balik mandi. Tapi sekarang sekolah dah ditutup, anak-anak kita pun terkurung. Sekiranya main di luar, kalau main di luar, make sure main dengan jiran-jiran yang kita clear. Dan kalau kejiranan kita banyak dah COVID, tak payahlah biarkan anak tu main di luar. Tapi kalau anak-anak kejiranan kita masih lagi clean, kita boleh benarkan anak-anak kita main di luar. Tetapi dengan at least kebersihan dan juga pakailah mask, seminimumnya pakailah mask untuk anak-anak ni. Anak-anak yang bermain di luar ni selalunya anak-anak sekolah rendah yang boleh memahami lagi peraturan ataupun arahan. Jadi sekurang-kurangnya itu yang kita minta. Kerana kalau mereka dijangkiti oleh COVID-19, mereka akan menjangkiti orang lain dengan mudah walaupun mereka tidak mempunyai simptom. Kerana dalam kes serius kanak-kanak, kebanyakannya memang tidak mempunyai simptom COVID dan mereka akan menjangkitkan orang dewasa dengan lebih berjaya. Itulah yang boleh sampaikan untuk pencegahan kanak-kanak ni. Kesudahannya dari segi pemakanan adalah makanan-makanan yang sihat. Kerana 80% kurang vitamin D dan 1/3 rakyat Malaysia kanak-kanak masih lagi mengalami kekurangan berat badan sebagai contoh. Ini isu yang perlu diketengahkan untuk menangani isu COVID dalam kanak-kanak. Doktor, bagi bayi pula, sudah pasti mereka ini hanya bersama dengan keluarga mereka yang terdekat saja pada ketika ini. Betul. Jadi apa cara lain untuk kita pastikan keselamatan mereka sekiranya mungkin ahli keluarga mereka ini sendiri yang dijangkiti virus COVID-19? Okey, bila kita lihat bayi yang dijangkiti, kita faham ada isu ibu dijangkiti, bayi tidak dijangkiti. Sebenarnya kalau kita lihat dalam protokol yang ditetapkan, sekiranya bayi dengan ibu sebenarnya kalau mereka dah tentu susu badan, sebenarnya sebagai contoh, selagi ibu ayah menjaga tutup susu, tutup jalan masuk atau jalan keluar, yakni memakai mask yang ketat. Contohnya double mask kan telah diperkenalkan oleh WHO dan KKM sebagai contoh. Dan ibu-ibu atau bapa-bapa yang telah dijangkiti duduk satu rumah dah pasti anak tu mempunyai risiko yang sangat tinggi. Akan tetapi jangkitan ni hanya berlaku apabila berlakunya batuk sesama dan mungkin ciuman dan sewaktu dengannya. Jadi ibu ayah yang berisiko menjangkitkan anak-anak pasal dah terdedah pun dalam rumah ni. Dalam rumah yang sama, duduk sama, bercampur gaul sama. So untuk pencegahan, untuk mengurangkan risiko jangkitan, yang penting ibu ayah hanya memakai mask dan juga membasuh tangan sekerap mungkin. Sekiranya melibatkan bayi-bayi kecil. Kalau tidak ada anak-anak kecil, boleh duduk isolate dalam bilik sendiri. Tapi pandangan saya yang paling penting, ibu ayah yang dijangkiti, yang penting hanya memakai mask dan membasuh tangan. Kalau anak-anak perlu handle, perlu pegang, lepas pegang bersihkan anak. Lepas pegang bersihkan anak. Dan jangan cium anak tu selama tempoh kuarantin itu berlaku. Sampailah kita punya swab test negatif kembali. Semoga anak-anak yang terdedah tidak dijangkiti. Kerana tidak semestinya anak-anak itu dijangkiti. Tapi kalau kerap berpegang, kerap cium, kerap dan jarak kita dekat dengan anak tu, jadi risiko untuk kita menjangkitkan anak-anak ini akan sangat tinggi. Kebanyakan anak-anak yang dijangkiti adalah akibat ibu bapa yang telah dijangkiti. Dan masalahnya kita tak tahu exposure tu berapa lama. Mungkin 3-4 hari sebelum tu dah positif, seminggu dah positif, baru dapat detect sebagai contoh. Jadi anak-anak tu likelihood untuk positif dah sangat-sangat tinggi. Jadi untuk pencegahan dalam keadaan yang begitu, memang masih lagi balik kepada konsep new norm, basuh tangan dan pakai mask atau double mask di dalam rumah. Baik, terima kasih kepada Dr. Muhammad Zakrul Razmal. Muhammad Pozi merupakan pakar pediatrik dan juga ahli panel drbudak.com.